من عبادك الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Okey, baca ramai-ramai buka mic. Taha. Anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ila tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kami tidak masukkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, engkau menakutkan kecuali sebagai meninggalkan bagi orang yang takut kepada Allah. Gimana lagi yang lain senyap ni? Yang lain kenapa senyap? Jangan senyap awak. Okey, jangan senyap. Buka mic, yang tak buka mic sila buka mic. Kita nak start belajar lah. Okey, tahu tak? InsyaAllah bulan depan kita dah boleh dah boleh masuk kelas macam biasa. Mesti semua rindu kan masuk kelas kan? Mesti semua dah. Rindu tak nak masuk kelas balik? Nak masuk sekolah balik? Rindu tak? Rindu. Sekolah balik. Rindu. Mestilah rindu. Okey. Ustaz, sebelum tu Ustaz nak tanya. Tahu tak esok ada hari apa esok? Siapa tahu esok hari apa? Hari sangat besar esok. Hari cuti. Cuti. Bukan. Mauladul Rasul apa? Mauladul Rasul apa? Hari apa? Apa yang tak tahu ni? Siapa yang tak tahu esok hari apa? Saya tahu, tapi saya tak tahu nak sebut nama dia. Senang je. Siapa yang tak tahu hari apa esok? Maknanya dia tak ingat Nabi. Mauladul. Itu adalah happy birthday birthday Nabi. Birthday Nabi. Hari lahir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita semua cuti esok, sebab sempena kelahiran Nabi kita. Kalau saya boleh juga apa? Saya boleh bagi. Katanya ibarat esoknya adalah hari birthday Nabi lah. Siapa tak tahu, tak ingat esok hari apa, tak tahu apa birthday Nabi esok tu, tak tahu apa esok birthday Nabi, maknanya dia tak ingat Nabi. Kata sayang Nabi tapi hari kelahiran Nabi pun tak tahu bila. Jangan lupa watch Anaki, tengok kat sini. Yang lain pula ingat esok hari birthday Nabi, kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Ingat tu, bila hari Nabi dilahirkan adalah hari Isnin. Tarikh dia 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ke tak ingat juga hari lahir Nabi? Kalau tak ingat hari lahir kawan-kawan tak apa. Kawan-kawan ni tak apa. Tapi kalau Nabi, janganlah tak ingat penting sangat-sangat. Sebab Nabi ni adalah kekasih Allah. Dia baginda juga adalah Rasulullah yang ajar kita solat, yang ajar kita buat ibadat. Nabi lah semua. Kita kena sayang Nabi. Siapa yang tak sayang Nabi sini? Adakah yang tak sayang Nabi? Saya sayang. Mestilah sayang kan? Nanti di akhir saya nak bagi satu cerita rahsia tau. Sayang Nabi, nanti di akhirat nanti kan, di pada mahsyar nanti, di masa manusia semua dibangkitkan, ketika mana matahari sejengkal dengan kepala kita. Kita semua lapar dan dahaga. Cuba teka siapa yang selamatkan kita masa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sayang Nabi, siapa yang kasih kepada Nabi, Nabi Muhammad akan bagikan air susu daripada telaga Kausar yang kita selalu baca itu surah Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar.
Siapa yang minum air susu tu, dia tak akan pernah lapar dan juga pernah dahaga. Dia rasa lapar dan dahaga selepas minum air susu Al-Kausar, air susu yang dijaga oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pada masa nanti kita semua tak ada pakaian, tak ada baju, tak ada seluar, makanan. Yang bagi kita makan tu, kita dapat kenyang dan dah rasa puas daripada dahaga tu daripada minum air susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi ni dijaga susu Al-Kausar. Susu yang sangat sedap-sedap. Kalau kat dunia ni kita makan susu apa? Dutch Lady, Everyday, apa lagi? Enlin lah, susu apa lagi? Susu Marigold, susu apa lagi? Susu kambing, susu unta. Tapi pada masa nanti, kita kalau sayang Nabi, insya-Allah kita akan dapat minum air susu daripada telaga Al-Kausar. Macam yang disebut dalam surah Al-Kausar lah. Siapa nak tahu lagi lebih lanjut berkenaan dengan susu ni, boleh baca surah Al-Kausar, tengok terjemahan dia. Inna a'tainakal kausar wassalli lika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya hari kiamat tu, pada masa nanti akan ada susu Al-Kausar yang dijaga oleh Nabi, dan Nabi sendiri yang akan bagi minum kepada umat dia, umat yang umat yang sayang pada Nabi, umat yang ingat Nabi. InsyaAllah Nabi akan bagi minum susu yang sangat sedap. Minum kita takkan sesekali lagi rasa lapar. Kita akan rasa lapar dah, tak akan rasa dahaga dah. Kita akan rasa kenyang je hari-hari. Okey dah awak, kita kembali ke topik kita. Perpindahan umat Islam ke negeri Habsyah kali kedua. Ini pelajaran kita hari ini. Ustaz dah bagi tahu banyak kali. Habsyah tu apa? Habsyah tu ada negara Ethiopia yang sekarang ni. Sekarang nama dia Ethiopia, nama dia Habsyah. Okay, semua dengar tak suara Ustaz? Kenapa semua senyap dia? Masuk kelas ini 16 orang saja, 15 orang saja. Dengar tak suara Ustaz? Kalau dengar, cuba angkat tangan. Dengar, kalau dengar buka mic, cakap dengar. Dengar, okey. Sambung lagi kita belajar ya. Okey, bagus. Okey, bagus Mak Afrin angkat tangan, respon. Okey. Kawan-kawan awak tu masuk kelas tu panggil kata, masuk kelas ni. Masuk kelas. 15 orang baru. Esok tahu dah, esok cuti. Mesti semua dah ada planning kan, nak buat apa esok kan. Mesti ada yang nak main taman tema lagi. Ke ada esok saya balik kampung. Oh, balik kampung bestnya. Sekarang dah boleh lantas negeri. Semua tak cukup 2 dos vaksin lagi. Tak apa ke yang tak malam saya kat kampung. Hari ni saya dah balik dah. Saya ada kat rumah dah. Oh ya Allah, bestnya Kifayat dah balik kampung. Ustaz dah berapa bulan tak balik kampung? Bulan ketiga, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 bulan dah balik kampung. Rindu juga kat kampung ni. Awak best lah, bersyukur lah balik kampung. Ustaz dah 7 hari. 7 bulan dah Ustaz tak balik kampung. Saya duduk kampung 4 hari. Tu pun dekat Kelantan. Jauh pula tu. Kelantan best ni. Makan nasi kerabu hari-hari Kambudu. Okey. Ustaz. Ya. Ustaz, saya bila buka sekolah dulu baru saya pergi balik kampung. Sekarang tak balik kampung lagi. Kesian yang tak balik kampung. Baliklah kampung dulu. Nanti baliklah dah sekolah kampung nanti. Kalau ada peluang baliklah kampung. Nanti dah sekolah. Nanti dah tak boleh nak balik kampung. Pandai akibat nanti dah sekolah nanti tak boleh, tak sempat dah nak balik kampung. Cuti Kadang-kadang kalau cuti sekolah, kadang-kadang Ustaz Anas bagi sekolah, kadang-kadang tak bagi. Betul. Okay, nanti kita bulan 11 kita akan belajar je. Bulan 12 kita ada PSC lagi. Banyak lagi kita nak buat. Bulan 12 nanti baru boleh cuti balik. Lama lagi lah. Okey, tak apa awak semua. Pada pelajaran kita ini, ingat tu kita belajar apa hari ini? Kita belajar hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Sebelum ni kita belajar hijrah Habsyah kali pertama. Hari ini kita belajar hijrah yang ke Habsyah kali yang kedua. Maknanya 2 kali lah hijrah ke Habsyah.
Penghijrahan ini berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebut sallallahu alaihi wasallam. Sebab penghijrahan ini berlaku adalah kerana kaum muslimin diseksa dan ditindas oleh orang kafir Quraisy. Okey, sebut yang tak sebut lagi tu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kenapa sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah kali yang kedua? 2 kali dia hijrah. Kerana orang kafir Quraisy menzalimi dan menyeksa orang muslim. Jadi mereka ni diseksa lah, sahabat-sahabat Nabi ni diseksa. Kali kedua. Sehingga kan mereka kena cari tempat lain, tempat yang baru yang selamat. Akhirnya mereka berhijrah ke Habsyah. Jadi orang kafir di Mekah ni sangat benci kepada Islam. Sehingga kan mereka dan menyeksa orang kafir Quraisy. Abang tengok tu lah gambar tu macam mana kesiannya sahabat Nabi di tengah panas. Dia tengah panas, ditindih dengan batu besar. Dia suruh, nak keluar Islam ke tak? Kalau keluar Islam nanti aku angkat batu ni, nanti kau akan masuk di rumah lah. Kau akan bersedap-sedap kat rumah. Kalau kau nak masuk Islam, kau kena berjemur dengan panas ni. Aku tindih dengan batu besar. Itu begitu sekali penyiasaan yang diterima oleh sahabat Nabi. Apa masjid kena bakar lah tu. Pecah. Ya Allah, tak pelik pun awak. Ada sahabat Nabi tu sampai ditikam dengan tombak yang panjang. Sakitnya ya Allah, tak terperi rasanya. Kita ni tu dah lagu semayang. Kita ni masih selamat lagi, tak ada seperti sahabat-sahabat Nabi tu. Orang-orang pun tak tajam. Apa dia? Ustaz, tombak yang tajam tu kan ada yang dalam lagu semayang ya. Lalu tombak yang tajam menikah. Betul. Itu yang Ustaz masukkan tu, tombak yang panjang tu. Siapa yang pernah tengok tombak dalam reality, maksudnya boleh tengok tombak tu depan-depan. Tombak ni tak pernah. Kayu di hujungnya dia letak benda yang tajam. Sakit tak awak? Sakit. Jangan sakit sangat-sangat. Kita kena sakit. Apatah lagi ditikam oleh tombak yang panjang. Okey. Seterusnya, seramai 70 orang lelaki dan 11 orang perempuan yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far tu oleh Abu Musa al-Ash'ari dalam rombongan tersebut. Maknanya 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan ni, mereka semua berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Masa itulah mereka berhijrah ke sana ramai 73, 11, berapa orang semua? 84. Siapa yang ketuai rombongan tersebut? Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far menemui Raja Habsyah. Raja pakai mahkota ni. Dan menerangkan tentang ajaran Islam. Jadi Ja'far ni, sahabat Nabi ni, dia pergi jumpa Raja Habsyah, Raja Yaman, Raja Habsyah namanya Najasyi. Jadi dia bagi tahu, dia menyeru berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikanlah solat, menjalankan persahabatan dan melakukan kebaikan. Kemudian Raja Habsyah berasa tertariklah. Tertarik hati untuk memeluk Islam sebab dia tengok Islam ni elok rupanya. Disuruh solat, disuruh sembah Allah, disuruh buat menjalankan persahabatan dan juga buat kebaikan. Jadi Raja Habsyah tu masa tu Najasyi lah namanya. Dia tertarik dengan hati dengan Islam. Islam ni baik rupanya. Kenapa ramai orang yang pada Islam ni baik? Habsyah pun pelik jugalah. Kenapa orang kafir Quraisy benci sangat pada Islam? Pada Islam ni ajar benda yang baik-baik, benda yang elok-elok je. Ekoran daripada peristiwa tersebut, Islam mula tersebar di negeri Habsyah sehingga orang Islam menjadi lebih tabah dan berani. Raja sendiri yang ada istana, yang ada kekerajaan dia sendiri pun tertarik dengan Islam. Tetapi orang kafir Quraisy yang naik unta je ni, yang tak ada apa-apa pun, tapi rasa macam benci sangat pada Islam. Padahal Islam ni ajar benda yang baik. Raja Habsyah sendiri pun tertarik nak masuk Islam. Kenapa lah orang Raja sangat Islam? Pelik tu. Kaum dia tu lah tu susah. Apa dia? Mesti raja tu cakap dekat semua penduduk kat situ. Betul tu. Raja Habsyah ni dia tahu pasal Islam ni
Akhirnya dia memeluk agama Islam. Dia sendiri jadi Islam. Okey Ustaz ingat betul-betul kita belajar ni sebab nanti kita ada kita ada pantun. Ingat ada pantun teka-teki. Siapa yang tolong baca? Pantun teka-teki. Saya Hakim Hasif. Okey, Hakim Hasif cuba baca pantun yang pertama. Ini pantun teka-teki ni. Cuba baca. Kalau berjalan bawalah bekal. Jangan lupa makan bersama. Kalau tuan cilik akal, namakan tempat hijrah pertama. Siapa tahu tempat hijrah pertama? Kalau berjalan bawalah bekal, jangan lupa makan bersama. Kalau tuan cilik akal, namakan tempat hijrah pertama. Apakah tempat hijrah yang pertama? Siapa yang tahu sini? Kalau tahu buka mat. Madinah. Ustaz baru sebut tadi. Bukan Madinah tempat hijrahnya. Yang pertama. Tak ingat dah. Tempat hijrah adalah tempat tu bermula dengan huruf H. Habsyah. Pandai. Habsyah. Okey, seterusnya biar Ustaz pula baca. Berbadan kecil, kuat bekerja, makhluk ciptaan Allah yang satu. Surat permulawan habis. Cuba teka, siapakah aku? Okey, cuba teka siapakah dia ni? Siapakah dia ni? Kecil tapi kuat bekerja. Surat permulawan dia habis dikerja oleh dia. Siapa ni? Kita tengok gambar-gambar tu adalah clue, adalah petunjuk kepada jawapan-jawapan dekat pantun teka-teki ni. Cuba tengok. Siapa tahu jawapan untuk teka-teki yang kedua? Dia ni kecil tapi dia ni kuat bekerja. Dia ni lalat. Salah, bukan lalat. Bukan. Haiwannya. Ada gambar tu, cuba tengok gambar elok-elok. Semut. Hampir betul tapi salah. Bukan semut ya. Bukan semut. Semut apa? Bukan semut. Bukan kerajin. Semut rajin tapi dia tengok tu ada satu lagi clue dia kata. Dari sini. Lebah. Surat permulawan dia ni. Habis dimakannya surat ini. Siapakah dia? Dia makan surat. Tak tahu lagi. Siapa tak ingat? Tikus. Kuku. Alah. Tak ingat lah tu seajar lepas. Anak-anak. Pandai anak-anak. Imas Khalil pandai. Tahniah. Anak-anak. Tadi dah tulis anak-anak. Kenapa tak jawab? Anak-anak ni suka makan kayu. Anak-anak tu rajin lah, Kif. Saya tahu anak-anak tapi tak ada orang tulis kat chat. Cikgu tahu. Anak-anak. Semut ni kalau dia gigi kita tak sakit sangat. Kalau anak-anak kalau gigi sakit. Anak-anak punya mulut kan, dia punya gigi dia. Nama aku sama anak-anak punya gigi dia boleh makan kayu tau. Dia boleh makan kayu, papan dia boleh makan. Kuat anak-anak ni. Kalau dah hujan, rumah dia dah runtuh, dia buat balik kan Ustaz? Apa dia? Buat balik? Kalau hujan, rumah dia kan runtuh nanti. Dia akan buat balik kan? Dia ni bijak tau. Haiwan macam semut ni dengan anak-anak ni haiwan yang bijak. Dia macam nak cerita lah kan. Kalau musim kemarau dia orang akan simpan makanan. Bijak tu. Kita cuba nama kerja Habsyah. Ustaz bagi satu pesanan pada awak. Satu nasihat. Kalau awak jumpa anak-anak, awak jangan pergi usik dia. Takut nanti dia gigit awak. Sakit sangat-sangat. Sebab gigi anak-anak ni dia boleh makan kayu. Awak boleh makan kayu. Boleh makan kayu, tak boleh kan? Keras kayu kan? Kayu boleh, tebu. Saya boleh tebu. Itu bukan kayu, Kayu apa yang besar tu boleh makan, tak boleh kan? Kayu awak. Tapi anak-anak dia boleh makan kayu tu. Itu kuatnya gigi anak-anak. Ciptaan Allah yang sangat pelik. Dia kecil tapi dia kuat. Dia boleh makan kayu. Manusia gigi masa kita ni pun tak boleh nak makan kayu kan. Tapi Allah ciptakan anak-anak gigi dia ni harap
tajam dan juga kukuh. Dia boleh makan kaya. Dia makan kaya tu macam makanan dia je hari-hari. Itu hebat anak-anak ni. Tapi kita kalau jumpa dia jangan usik dia lah. Nanti setiap hari digigit kat tangan kita ni berdarah kan. Sakit saja. Tak pasal-pasal sakit. Okey, pantun yang ketiga kita baca. Pantun yang ketiga. Okey, silakan baca. Okey. Wahai Okey. Tak dengar suara awak. Mukli, aku adalah sebuah kampung. Sama bapa para Siapa tahu apakah jawapan dia? Ada dalam buku teks. Salah dia susah sikit. Boleh tengok gambar tu ada petunjuk. Dia dah bagi tahu dah. Aku adalah sebuah kampung. Nama aku sama bapa saudara Nabi. Tempat permulawan Nabi dan penyokong. Apakah nama aku? Wahai Bestari. Siapa tahu nama dia? Nama bapa saudara Nabi. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Nampaknya susah soalan ni sampai orang pun lain tak tahu. Namanya jawapannya adalah Syu'ib Ja'far. Syu'ib Abi Talib nama tempat dia. Syu'ib Abi Talib. Itu nama tempat Nabi dan penyokong kena pulau. Okey, pantun yang terakhir sekali, teka-teki yang terakhir. Ustaz baca Akibat destabilitas orang Mekah hijrah ke Habsyah. Kalau anda orang yang cerdas, cuba namakan Raja Habsyah. Siapakah nama Raja Habsyah? Apakah nama Raja Habsyah? Siapa yang tahu? Tengok gambar tu. Itu gambaran lah. Gambaran bagi seorang raja. Siapa tahu nama Raja Habsyah kat sini? Siapa tahu? Menteri saya. Dia bermula dengan huruf N. Huruf N. Dia ada huruf N, dia ada huruf C, dia ada huruf H, dia ada huruf I. Apa nama dia? Nabi. Najasyi. Jawapan dia adalah Najasyi. Ingat tu elok. Nama Raja Habsyah adalah Najasyi. Dia lah Raja Habsyah yang baik tu. Yang tertarik hati untuk Islam. Okey. Awak semua ni tak ingat kita belajar apa. Nampaknya Ustaz kena bagi latihan banyak-banyak ni kat awak ni. Okey, seterusnya. Tajuk yang seterusnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab memeluk Islam. Kita tahu tak? Kita ni nak habis tajuk silibus dah kita ni. Tinggal 1-2 muka surat lagi sebelum habis buku teks. Jadi awak semua kenalah ingat kita belajar apa. Nanti lupa. Akhirnya akhir tahun tanya. Tahun ni tak belajar apa-apa, tak ingat. Jangan jadi kita belajar banyak-banyak tapi awak kata tak ingat langsung. Balik rumah nanti ibu ayah tanya, belajar apa kat sirah kat sekolah? Tak tahu. Asalnya belajar sirah ni, belajar apa ni? Nama Nabi je. Nama Nabi je. Kita belajar banyak tapi dikata dia ingat nama Nabi je. Jangan jadi macam seorang pelajar ni. Belajar banyak tahun, 1 tahun banyak benda tapi last tak tahu apa, blur, kosong. Jangan jadi macam tu. Kena ingat kita belajar apa, kita belajar pasal hijrah Nabi. Kita belajar berkenaan dengan hidup Nabi. Itu yang paling Ustaz suka sekali. Kan? Mesti suka kan? Kita kena sukalah kita belajar berkenaan dengan hidup Nabi ni. Supaya nanti bila kita belajar ni, kita ingat Nabi supaya nanti Nabi pun ingat kita juga. Bila kita ingat Nabi, insya-Allah Nabi pun akan ingat kita juga. Manalah tahu satu hari nanti Nabi hajat minum air Al-Kausar. Mai sini, mai ikram mai sini. Contohlah Nabi panggil, minumlah air Al-Kausar ni sebab ikram dulu selalu ingat Nabi. Nabi sayang dia Nabi. Gitu.
Tapi Ustaz nak bagi tahu, awak tahu tak dulu sebelum Sayyidina Umar ni masuk Islam, dia ni menganut agama apa? Tahu tak dia pegang agama apa sebelum masuk Islam? Umar Al-Khattab ni pun dia sebelum masuk Islam, dia ni pun juga seorang penyembah berhala. Umar Al-Khattab ni dulu sebelum masuk Islam, dia ni dia sembah berhala juga, macam juga orang-orang kafir Mekah. Dia pun macam tu. Mari kita baca. Siapa nak tolong baca? Ada yang nak tolong baca ke Ustaz yang bacakan saja? Biar Ustaz yang baca. Ada orang nak baca ni. Okey. Sayyidina Umar Al-Khattab adalah seorang pemuda yang gagah, berani, takuti dan dihormati. Oh, hebat ni. Umar Al-Khattab ni hebat. Beliau adalah seorang pembesar Quraisy yang menentang Islam pada peringkat awal. Umar Al-Khattab ni juga, dia sebelum masuk Islam, dia juga penentang yang kuat kepada Islam lah. Masa tu Umar Al-Khattab ni tak tahu lagi Islam tu apa. Rasulullah SAW berdoa, Sayyidina Umar menerima hidayah dan menjadi seorang Muslim. Nabi berdoa, Ya Allah, ya Allah, Umar ni masuk Islam. Nabi berdoa macam tu. Macam itulah. Apabila Sayyidina Uthman mengetahui adiknya Fatimah telah memeluk Islam, dia sangat marah dan terus ke rumah adiknya, lalu menampar adiknya yang sedang membaca ayat Al-Quran. Adiknya tu namanya Fatimah. Dia baru dia Fatimah ni dia peluk Islam. Kemudian dia baca Quran lah. Lepas tu berita tentang Fatimah masuk Islam sampai ke telinga Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab terus masuk ke rumah Fatimah. Dia tampar sehingga berdarah Fatimah tu. Masa tu Fatimah tengah baca Quran. Tetapi kemudian Umar terpegun dengan keindahan bahasa dan isi ayat Quran dari surah Taha. Ayat 1 hingga 6. Siapa yang hafal surah Taha? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Bila dia dengar Fatimah baca surah Taha, Umar terus terpegun, terkejut. Dia kata, cantiknya bahasa Quran ni, indahnya Quran ni. Lalu Umar pergi menemui Nabi untuk memeluk Islam. Kemudian Umar menjadi sahabat Nabi yang sangat taat dan cintakan Allah dan Rasulnya. Macam tu sekali puasa Al-Quran. Itu pentingnya hafal surah Taha. Surah Taha ni dia boleh melembutkan hati manusia. Seperti juga dengan Umar. Umar yang gagah, yang garang, yang kuat, yang bekeng, yang apa lagi? Yang hebat, yang panas ni. Dia dengar je ayat Quran, dia sendiri percaya hati dia. Dia tertarik juga dengan Islam. Lalu Umar pun masuk Islam. Begitulah kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadilah kita seperti Umar Umar ini sahabat Nabi yang sangat taat dan cintakan Allah dan Rasulnya. Dan sehingga Umar ni sanggup menginfakkan, mensedekahkan semua harta-harta dia untuk agama Islam. Okey, kelab pun dah habis. Jadi Ustaz nak bagi hadiah kepada cuba teka hadiah apa? Mesti suka kan, mesti ramai yang suka. Hadiah sempena birthday Nabi. Sempena birthday Nabi kat awak. Ada tak ni? Semua senyap ni. Siapa sayang Nabi? Saya. Siapa sayang Nabi? Saya. Yang tak sebut tu dia tak sayang, nanti masuknya tu. Siapa sayang Nabi? Selawat sallallahu alaihi wasallam. Saya. Sallallahu alaihi wasallam. Esok birthday Nabi. Selawatlah banyak-banyak Sallallahu Rabbuna. Ikutlah selawat banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Banyakkan selawat Nabi. Okey. Ustaz nak bagi hadiah pada awak ni. Hadiah Seperti kerja rumah. Betul, kerja rumah. Favorite awak semua. Yeay, semua suka kerja rumah. Okey, buka muka surat latihan buku latihan sirah, muka surat 34 dan juga 35 dan juga 36. Sikit je ni. 36, 35 dan juga 34. Jawab semua ni dan jangan lupa hantar ke Telegram. Ustaz minta berapa? Hantar ke Telegram. Ya. Muka surat berapa? Muka surat 34, 35 dan juga 36. Okey, ingat tu. Jangan lupa Ustaz nak tengok nak check. Janganlah buat senyap je Hantar ke Ustaz.
Ustaz cek, Ustaz tengok. Ustaz, saya dah siap dah. Cuma 36 je saya belum siap. Muka surat 34, 35 dan 36. Hantar kat Telegram boleh? 34 dengan 35 saya dah siap. Semua dah siap. Kalau siap jangan perang kat rumah. Hantar ke Ustaz, biar Ustaz cek yang mana satu betul, yang satu salah. Kena hantar tu awak. Kena hantar. Ustaz tu nak cek buat betul ke. Dah habis. Boleh baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Semua buka mic. Baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahum wa bihamdika. Senyap ni. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, buka mic semua. Baca surah Al-As. Semua baca surah Al-As. Wala sinayasana lafi inna Yuwatawasau bis-shab. Okey. Okey, kalau kita dah habis. Bye bye semua. Assalamualaikum.